Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Jalla wa ala dengan perkenan limpah kurnia Allah. Malam ini kita berjumpa lagi untuk menyambung kuliah kita. Dan sebagaimana yang tuan-tuan semua tahu, hari ini Perdana Menteri dah umumkan bubar parlimen. Kan? Ada orang suka, ada orang tak suka, itu hak pilihan masing-masing tuan-tuan. Negara kita negara demokrasi, dia ada proses pengundian untuk memilih pemimpin, pemerintah kerajaan. Kalau tuan-tuan rasa perlu nak laksanakan tanggungjawab tu, tuan-tuan kena buat. Kalau rasa tak mau, kalau rasa tuan-tuan tak mau mengundi, tak usah duk buat. Tapi bagi kita kena laksanakan hak kita lah sebenarnya untuk mengundi. Yang tu satu. Yang keduanya ialah bila bubar, orang akan mula berkempen. Tu. Masjid dan surau bukan tempat untuk kempen parti politik. Tak usah bagi can. Siapa pun bagi fair. Orang nak buat kebaikan, terima. Orang nak hulur bantuan, ambil. Tapi bukan dalam masjid untuk buat kempen parti politik. Nah, yang tu. Yang berikutnya ialah tuan-tuan ada kecenderungan politik masing-masing. Ada orang minat hak nu, ada orang minat hak ni. Benda tak boleh nak sekat. Cuma perbezaan itu jangan sama sekali menyebabkan kita terputus silaturahim. Hak tu penting. Gaduh bagi anak kak, mereka sana relax, tak ada apa. Habis-habis mereka bertengkar dalam Dewan Parlimen tu, mereka balik keluar makan, mereka berduduk sekali bersembang. Sekali kau ditanya, tak ada projek apa-apa kan nak ranjih kat kami. Semacamnya. Kau dia kata tak apa, boleh kita bagi sikit. Minta bantuan kawasan saya, bagi juga. Jadi jangan ambil dalam hati sangatlah benda yang macam tu. Jangan sampai putus silaturahim. Yang berikutnya ialah dalam masa yang sama, orang yang berkempen untuk parti politik, dia patut kempen untuk apa yang dia tawarkan kepada rakyat. Dan setiap parti yang ada ni, dia dah merasa jadi kerajaan seorang sikit. Semua dah boleh sukat dah hak mana yang mereka gebang, yang mana mereka boleh buat. Ada benda yang mereka buat, boleh buat. Ada benda yang sebenarnya dia jalan masa yang sangat panjang kalau nak buat pun. Jadi yang penting, siapa-siapa yang terlibat dengan kempen parti politik, tawarkan tawaran manifesto yang terbaik. Dan tak usah maki orang. Itu cerita dia. Berhenti daripada kempen dalam bentuk maki orang, hina orang, cerca, apatah lagi fitnah. Jangan buat yang tu. Pasal kita tolong kempen, orang lain menang, orang lain kita dapat dosa. Kalau rasa nak troll ke apa ke, pikir-pikir tengok ada faedah ke, tak ada faedah ke. Sekadar nak puas hati macam tu saja, pulanglah. Tapi satunya ialah jangan ada isu-isu yang agak peribadi, keluarga, tak usah jadikan bahan lah untuk kempen. Kan? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan doalah supaya dapat yang lebih baik, dapat yang lebih stabil negara, tak jadi cempera. Dia boleh memacu ekonomi kehidupan kita. Dan juga yang paling sangat penting ialah dapat memelihara kebebasan kita beragama. Nah, baik, itu sekadar selingan nak cerita pasal hari ini sempena pembubaran dan bagi kita satu Malaysia jadi jam jalan raya, tak tahu pasal apa. Baik, kita tengok muka surat 27 kita ponti hari itu ialah pada tajuk membimbing ke arah kebaikan. Itu tugas guru. Tugas guru dia kena bimbing ke arah kebaikan, bukan menghasut kepada permusuhan, bukan mengarahkan kepada perpecahan, bukan mengarahkan kepada yang paling penting, bukan nak ajak untuk raih pengaruh peribadi sehingga meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Tajuk yang berikutnya ialah mengajar itu sebagai suatu kewajipan. Qala al-musannif rahimahullah, mengajar para pelajar adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, seorang buat, yang lain tak payah. Lebih kurang macam itulah. Mesti ada orang buat. Jangan sampai satu tempat tu tak ada siapa yang mengajar. Tambah kalau Al-Quran, ilmu Al-Quran ini dalam satu qaryah, dalam satu kawasan, mesti ada guru Quran dia. Ajak cara baca Quran, ajak cara sebutan Quran yang betul, dan ajar cara tadabbur, ambil faham tentang ajaran Al-Quran. Baik, jika tidak ada orang yang layak mengajar melainkan seorang, maka dia wajib mengajar. Jika ada satu kumpulan manusia yang mempunyai seorang yang layak mengajar, namun semuanya enggan mengajar, maka mereka semua berdosa. Itu tarikh fardu kifayah. Seorang buat, yang lain gugur daripada tanggungjawab. Tapi dalam keadaan ada yang mampu, siapa pun tak mau melaksanakan, semua tu berdosa. Berdosa pada siapa? Pada hak mampu tu. Berdosa pada siapa? Kalau dalam satu kawasan tu tak ada siapa yang mampu, berdosa seluruh yang ada kalau tidak mengusahakan untuk dapatkan orang yang mampu untuk mengajar. Maknanya tak usahakan hantar anak dia pergi mengaji tempat hak elok, tak usahakan untuk ada pendidikan, ataupun dia kata kami semua orang anak muda ni kecil-kecil lagi, tak boleh lagi, budak-budak lagi, panggil orang luar lah main mengajar. Kalau dah tak ada siapa dalam kawasan tu yang boleh, kemudian kita bina sendiri supaya berlaku kesinambungan ajaran tersebut. Baik, jika salah seorang mereka mengajar, maka gugurlah dosa daripada yang lain. Jika salah seorang mereka diminta untuk mengajar lalu dia menolak, pendapat yang azhar, mana yang paling zahir daripada kalangan ulama, daripada dua pendapat. Dia tidak berdosa, namun tindakannya itu adalah makruh sekiranya dia tidak mempunyai sebarang keuzuran. Maknanya kalau ada ramai orang yang boleh mengajar kan, orang minta kat seorang ni, tolonglah ajar. Dia tak mau mengajar, dia tak boleh, bukan tak boleh, dia tolak. Maka ada dua pandangan ulama. Satu kata dia berdosa, yang kedua kata An-Nawawi dia tak berdosa. Pasal apa dia tak berdosa? Pasal orang lain tak ada lagi yang boleh mengajar ni. Tapi dia ni, oleh kerana orang dah semawa kat dia, dia tak mau mengajar, jatuh makruh atas dia. Melainkan kalau dia ada keuzuran. Nak mengajar, dia kata bukan tak boleh, kerja balik pukul 6.30 satgi dengan jam nak hadap apa semua, tak boleh, tak boleh nak mengajar umpamanya. Ataupun mungkin jaga orang sakit di rumah ke, anak kecil lagi ke, ada orang tua yang nak kena perhatian, mungkin ada keuzuran yang macam tu. Kata An-Nawawi, kalau yang tu maka tidaklah makruh ke atas dia. Dan ini tanggungjawab nah. Siapa pun akan duduk tempat yang macam itu, sama ada tuan-tuan duduk level mengajar yang paling bawah ataupun tuan-tuan akan duduk tempat mengajar yang paling utama. Yang seterusnya, bersungguh-sungguh dan fokus, concentrate. Guru digalakkan agar bersungguh-sungguh mengajar para pelajar dengan melebihkannya berbanding maslahat dirinya di dunia yang tidak mendesak. Yang tak mendesak, tapi kalau sampai tak ada makan pasal nak mengajar orang, tak upayalah. Dia kena dulukan makan diri dia, isteri dia, anak dia. Tapi kalau yang tak terdesak, dia kena utamakan. Kalau orang main tanya, orang main nak belajar, dia kena utamakan yang tu dulu. Baik, ketika mula duduk untuk mendengar bacaan Al-Quran mereka, dia, ini guru tadi, hendaklah mengosongkan hati daripada segala hal yang menyibukkan dirinya, yang jumlahnya banyak serta dimaklumi. Kalau kita beribarat zaman lah ni, jadi tok guru mengaji Quran kan, jangan nak murid belajar Quran, tok guru dia duduk pegang handphone, duduk main WhatsApp. Tak boleh lah macam tu. Dia kena fokus pasal masa anak murid tu baca Quran. Tapi kalau dia kata bukan, saya bukan main WhatsApp, Quran saya duduk dalam handphone, kawan tu baca, saya semak kat sini, tak apalah. Yang tu bukan dia tak fokus, itu alat dia.
Tapi teguran An-Nawawi ialah kalau guru tu anak murid dia start baca Quran, dia kena fokus supaya sebarang bentuk kesalahan yang dilakukan oleh anak murid tadi ni, guru itu boleh segera menegurnya. Al-Quran ni jenis kena tegur there and then. Tu juga. Jangan tahu. Jangan habaq kemudian sekali lagi baru tegur. Tak boleh, dia kena habaq. Tang tu yang orang kita jadi lemah. Dia kalau boleh salah baca tang tu jangan sampai tegur, sekali mai bagi kemudian. Bisik ke dia hang salah ini, salah yang ni. Benda tu dia akan menyebabkan tak lancar sebenarnya, takut lambat. Guru yang menegur tu takut dia lupa tang mana nak tegur. Jadi proses pengajaran Quran ni dia ambil masa. Kerana itu kalau orang yang buat majlis tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, dia bukan tak boleh buatlah tadarus tu, tak apa. Cuma bila kita namakan dia tadarus, saling mengajar, kena pastikan target dia ialah ahli kumpulan tadarus itu bertambah kualiti bacaan. Bukan berebut siapa nak khatam Quran dulu. Khatam Quran tu itu sekadar upacara saja yang duk buat tu. Tak habis khatam, bila lagi baca pun tak apa buatlah. Nak buat majlis pulut kuning ke apa tu buatlah. Yang ni bila duk sekali bagi baca, dengar sebutan. Jangan kalut-kalut. Okey, ambil yang ni, kumpulan ni ambil juzuk yang ni baca seorang setengah muka ke apa betul tang tu. Bila betul, maknanya guru tadi atas dasar guru mesti bersungguh-sungguh, dan guru kena dengar jiwa yang lunak. Dia tak boleh rendahkan kawan tu, dia tak boleh remehkan, dia tak boleh ejek, dia tak boleh buat apa. Baru kawan yang baca ni ada semangat. Dan demikian juga orang-orang yang ada di sekeliling tu, jangan dia pandang remeh, jangan dia condemn pula. Apa hang tua saja tak kerti nak baca, selama ni anda buat apa? Kan kadang-kadang ada orang ada suka macam tu. Cakap Quran, cakap pasal agama, gebang punya bagus, tapi Quran tak boleh baca. Setiap orang dia ada kelemahan masing-masing. Ada orang dia boleh cakap macam ni, tapi tang sebut tu lidah tu telo, tak boleh nak buat. Dia perlukan kepada pendidikan, pengajian yang lebih lama. Bagi cat, ajak. Tapi itulah masalahnya, mana guru Quran pun akan hadapi tuan-tuan. Kalau ajak baca Quran ni, minggu pertama biasanya ramai. Mai minggu kedua adakan 3 separuh, minggu ketiga dihilang lagi separuh, last sekali tinggal 3 orang, 2 orang. Habis macam tu ya. Kemarin di belah Ipoh sana tu ada kawan duk mengadu. Ada satu orang lecturer universiti pun dah tua dah pun, tapi dia infakkan diri dia untuk ajak Quran kepada anak-anak di flat, anak orang susah apa semua ni, free of charge, tak ada kena bayar apa. Dia mai pergi willingly, dia nak mai ajak. Daripada ramai tinggal 20 orang, lain ni tinggal seorang 2 je mai. Lepas tu duk mengadu kata kami anak-anak kami tak kerti baca Quran. Ada orang nak pergi ajak, free pula dia bagi ajak. Mak bapak tak mau gesah anak pergi belajar. Oh, anak dah kerja sekolah banyaklah apalah semua. Benda hidup ni dia mana pun dia kena atok. Hidup macam mana pun jadual dia kena atok. Budak sekolah, walaupun mereka tak ada periksa ke apakah, memang kerja sekolah mereka berlambat-lambat. Cikgu duk bagi ni macam tak ada hari esok dah untuk budak-budak ni pun. Tapi nak buat ke mana? Cuma bila baca Quran, kena ada satu effort tambahan. Suruh anak-anak dia kena pergi belajar. Kalau tuan-tuan rasa payah belajar ada, ajak sendiri. Tu cerita dia. Baik. Dia juga mestilah berusaha untuk memberi kefahaman kepada mereka dan memberikan sesuatu yang sesuai bagi setiap orang. Ajak sepasai, terangkan kaedah. Nama hukum tajwid tu tak wajib hafal. Ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, iqlab, idgham apa semua, hak tu tak wajib hafal istilah tu. Hanya orang yang nak belajar tinggi sikit, nak jadi guru, dia hafal lah benda tu. Sekadar nak level, nak bagi boleh baca dengan elok, sebutan tu orang mau bagi betul. Sebutan mau bagi betul, yang ni nama apa? Tak tahu, tak apa, jalan. Bukan nak kena interview nak jadi guru Jekov ke apa, kan nak kena tahu benda macam tu. Nak jadi guru tauliah tak apalah, mungkin dia ada soalan dia macam tu, tak apa. Tapi sekarang untuk boleh baca, yang penting praktikal sebutan mau bagi betul. Dan ada orang dia mungkin nak bagi guru ni sebenarnya dia kena ada satu kelebihan, iaitu dia tahu tang mana bila baca Quran kan, dia kena tahu tang mana sebenarnya punca masalah anak murid ni. Oh, punca masalah pasal apa dia punya bunyi tak serupa macam yang kita punya bunyi.
Rupanya pasal lidah ni salah tempat letak. Hebat tak hebat ulama Quran ni tuan-tuan, ulama tajwid, ulama fasahah ni, depa karang kitab tu, depa describekan cara sebutan satu-satu huruf, apa sifat dia, isti'la ke, itbaq ke, hamas ke, apakah semua depa sebut tu. Sebenarnya detail dah tu. Lidah letak kat mana, ujung lidah letak belah langit-langit ke, letak kat belakang gusi ke, lalu ke dekat gigi ke, semua depa dah detailkan. Mai kehidupan yang moden ni, orang dah visual, orang gambar rajah pula dah. Tinggal lagi mau cari guru yang pandai dapatkan bahan mengajak yang macam ni, explain ke anak murid pasal apa yang dia punya bunyi tak sama macam hak sepatutnya. Tempat letak lidah tu tak sama. Ihdinas syira. Pasal apa syira? Orang baca syira. Pasal lidah tak letak sama. Orang duk baca alhamdulillah, dia duk baca alhamdulillah, alham. Pasal apa? Alham bukan alhamd. Pasal huruf tu tak kena, ha duduk dia bukan di sini ha duduk atas. Kalau kita kata hayya 'alas salah, hayya 'alas salah ni dengan ta marbutah, ta titik tu, bila dia mati bunyi dia ha. Ha ni bunyi dia bunyi dia khafa. Dia tak bunyi saya 'alas salah. Tekan tak ada. Salah habis itu je. Jangan dipilih hayya 'alas salah pula. Itu ha. Mau beza, benda tu kena beza. Ha dengan ha kena beza. Jangan kata nak jadi Arab semua yang ha pun jadi ha, yang ha pun jadi ha. Salah. Beza. Benda yang macam ni di satu masjid tu ada orang pandai sikit, dia kena tegur orang yang kurang. Kadang-kadang kawan ni dia lebih-lebih kita kata kalau raja pergi ke depan jadi imam ke apa, mesti mau tegur benda tu. Pasal makna Quran itu akan bertukar bila kita tukar sebutan huruf. Suara tak sedap tak apa. Suara tak sedap tak apa. Panjang 6 harakat dapat 4,5 tu, nafas pendek tak apa lagi. Dia panggil tidak cantik bacaan. Tapi jangan sampai tukar sebutan huruf. Sama ada azannya, Fatihahnya, itu yang paling penting Fatihah tu kan. Dan surah-surah yang lain juga rukun-rukun qauli, rukun sebutan dalam solat, itu yang sangat penting. Jadi kena ada guru yang ajak dengan bagi teknik sama. Pasal apa? Nak beza zai dengan zal, dha. Yang tu semua nak kena dengar, teliti, tengok mulut, tengok lidah, sebut. Jadi guru Quran dia kena cakna benda-benda yang macam ini. Baik, di samping itu guru perlu menyuruh mereka supaya mengulangi hafazan. Ini kalau mengapai kena ulanglah, pasal tu ada proses tasmi' dia panggil. Tentang pergi hantar anak mak tahfiz ke, tahfiz ulul albab SMKA ke apakah, tanya depa jadual, depa akan ada slot menghapai, depa ada satu slot lagi mengulang. Hak hapai dah tu dia kena ulang. Kalau dia tak ulang dia akan hilang. Uyuk. Memang uyuk. Mesti dia mengulang, dia ulang. Kalau tidak kita akan sayup lama-lama dia hilang macam tu hafalan tu. Jadi guru Quran dia kena suruh menghafal. Quran ni tak payah tuan-tuan, dia kena hafal. Paling koman nak kena hafal surah Fatihah lah. Lagi apa? Fatihah pun ada surah-surah pendek kong-kong mau kena hafal. Bila kita solat, kita ada rakaat pertama, rakaat kedua tu ada baca Fatihah, ada baca surah kan. Hafallah sikit-sikit, kalau yang lain tak boleh hafal pun. Paling koman hak 3 surah yang pendek-pendek, 3 kul tu mau baca. Lagi apa? Ayat kursi mesti kena hafal lah. Pasal apa ayat kursi mesti kena hafal? Pasal Nabi SAW baca ayat kursi pada tiap kali lepas solat fardu. Nabi kata tidak ada yang menghalang orang yang, barang siapa yang membaca ayatul kursi selepas daripada solat, Nabi kata tidak ada yang menghalang dia daripada masuk syurga, melainkan pasal dia belum mati ya. Kalau dia mati, janji Nabi syurga orang yang baca ayatul kursi. Jadi ayat kursi nak kena baca. 3 kul pun kena baca. Pasal ada wirid lepas solat apa semua kan, kita baca 3 kul tu.
Baik, guru boleh memuji pelajar yang lebih cerdik selagi dia tidak takut akan fitnah apabila timbul rasa ujub atau sebagainya pada pelajar tadi. Kalau ada sudut teknik pengajaran zaman moden ni, pedagogi dia memang diarahkan kepada guru-guru ni sentiasa bagi pujian kepada anak murid. Betul sikit pun orang lain betul, puji bila, puji bagi dia semangat. Itu orang kata teknik psikologi zaman moden buat lagu tu. Tapi An-Nawawi kata boleh puji, cuma pada jangan sampai dia rasa ujub. Itu teknik lah tuan-tuan. Bagi pelajar yang cuai pula, guru boleh memarahinya dengan lembut selagi tidak bimbang dia akan menyisihkan diri. Belajar ni memang macam itulah. Memang ada marah, tapi marah tu jangan sampai apa? Jangan sampai anak murid lari ya, tu cerita dia. Dan macam kita kan, kita tak suka orang beletiak kat kita. Guru ni dia sebenarnya dia mau kurangkan beletiak. Marah tak apa, bos sekali marah, kadang-kadang nak lepas geram cakap sekali. Habis cakap tu je, jangan beletiak melerek panjang tu, orang sakit hati. Dia kata kat sekolah kan cikgu dia beletiak, balik rumah sekali mak dia beletiak, ayah dia beletiak, mak dia beletiak dengan pak-pak dia pun lari dia kata. Ni kat sekolah kena beletiak lagi. Jadi guru, tambah kalau guru Quran, boleh marah, tapi jangan benda tu jangan sampai berlarut dan bagi bekas dalam jiwa yang tak elok. Baik, seterusnya, janganlah merasa hasad terhadap seseorang dalam kalangan para pelajarnya kerana kecerdasannya yang terselah, dan jangan pula sentiasa menyebut-nyebut nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Dengki itu kadang-kadang dia boleh timbul bila-bila masa, siapa-siapa pun boleh jadi. Salah satu yang bahaya ialah kalau dengki ke anak murid sendiri. Maka tahu kalau dia ni lebih orang tak gila, dia lawan lebih, dia lawan toki pula. Jangan buat macam tu. Kita belajar daripada sirah para ulama yang terdahulu. Mereka sangat berbangga, bukan takat berbangga, bahkan bagi keluasan kepada anak murid ni. Sekalipun anak murid buat keluar fatwa berbeza dengan dia. Imam Malik, Imam Darul Hijrah tu, orang kata otai zaman tu. Seluruh pelosok alam bila main masuk Madinah, dia mesti mengaji dengan Imam Malik. Muhammad Al-Hasan Al-Syaibani, anak murid Abu Hanifah, besar, guru besar yang berada di Baghdad, di Kufah masa tu, pun turun Madinah mengaji dengan Imam Malik. Imam Syafi'i sampai minta surat rekomen Gubernur Mekah nak mengaji dengan Imam Malik. Dia mengaji dengan Imam Malik, dia jadi anak murid, orang panggil Asa Malik. Dia jadi tongkat kepada Imam Malik, Imam Syafi'i. Punya lama. Dan dia besar sikit lagi, dia buat mazhab dia sendiri. Canggah fatwa tu guru dah. Imam Malik tak ada kata apa dia lawan Turki ke apa, tak ada. Anak-anak murid Imam Malik yang lain pun tak pergi mengungkit kat Imam Syafi'i, tak padan mengaji dengan dia, hampir canggah dia pula tak ada. Bahkan masa Imam Syafi'i lepas dia pindah daripada Baghdad, dia pindah pergi Mesir. Masa tu Mesir tu mazhab yang dominan mazhab Malik. Mai Imam Syafi'i pelan-pelan tukar orang, semua beralih mana majoriti daripada Imam Malik, mazhab Maliki tu berubah menjadi mazhab Syafi'i. Dan orang terima dia dengan sebagai satu, kita panggil meraihkan ilmu.
ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hal ini kerana hasad terhadap orang lain adalah sangat haram. Maka bagaimana pula dengan hasad terhadap pelajar yang kedudukannya umpama anak sendiri? Malah ganjaran pahala yang banyak di akhirat serta pujian yang baik di dunia kerana pelajar itu akan diberikan kepada gurunya. Allah jualah Tuhan pemberi petunjuk. Jadi guru ni dia tak boleh berdengki dengan anak murid pasal anak murid itu merupakan saham dia. Anak murid dah saham lah. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Bila anak Adam tu mati, terputuslah amalannya melainkan daripada 3 jenis, 3 benda. Yang pertama Nabi kata apa? Sadaqatun jariyah, sedekah yang berpanjangan. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Dan Nabi kata waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakannya. Yang nombor 2 tu benda yang bermanfaat untuk orang yang dah mati ialah ilmunya dimanfaatkan. Siapa yang akan manfaatkan ilmu? Bagi seorang guru tentu anak-anak murid dialah yang akan memanfaatkan ilmu tu. Siapa yang diajar, orang tu yang manfaat. Maknanya makin banyak orang mengamalkan ilmu yang dia ajar, makin banyaklah saham kebaikan yang akan dikemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat sana. Jadi oleh kerana itu guru dia tak boleh berdengki dengan anak murid, walaupun anak murid dia satu masa nanti jadi orang yang lebih hebat daripada dia. Tak boleh nak berdengki. Al-Imam Al-Muzani umpamanya antara anak murid utama Al-Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i dia boleh, depa tu orang kata boleh bercanggah pendapat tu. Sampaikan dalam satu riwayat menyatakan Imam Syafi'i nak gambarkan depa duduk ni anak murid ni untuk guru pun berselisih. Bahkan para ulama kemudiannya boleh senaraikan pula fatwa Al-Muzani yang berbeza daripada fatwa untuk guru dia Imam Syafi'i. Dan dua-dua tu digolongkan sebagai ulama mazhab Syafi'i. Punya banyak mereka ni berbeza pendapat sampai satu ketika Imam Syafi'i pegang tangan Al-Muzani kata macam mana pun berbeza kita tetap saudara. Tajuk ni orang akan bincangkan dalam bab khilaf di kalangan ulama. Bagaimana ulama berbeza pendapat tapi tak putus silaturahim. Dia tak ada cerita main cantai-cantai dah. Ini hak yang elok lah. Tuan-tuan kalau nak baca sejarah mereka cantai sama-sama mereka pun ada, jangan kata tak ada. Berat mereka perang sama-sama mereka pun ada. Tapi kita ambil contoh yang elok-elok. Macam mana antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani, yang kita ceritakan Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad Al-Hasan Al-Syaibani. Ni semua 3 orang ni termasuk Al-Imam Zufar, ada 4 orang pengasas mazhab Hanafi ni. Orang boleh senaraikan beza antara mereka. Punya banyak, tapi tidaklah sampai ke tahap berdengki antara satu sama lain. Baik, yang berikutnya adil dan mengambil berat. Apabila para pelajar ramai, guru hendaklah mendahulukan orang yang datang lebih awal untuk mengajar Al-Quran kepada mereka. Kemudian seterusnya. Biasalah first come first serve kan. Tuan-tuan pagi-pagi pergi cari kedai untuk canai pun, kita main order dulu, tiba-tiba main orang lain dia dapat dulu. Apa rasa kita? Walaupun makan sedap kita mau rimak contoh kita masuk review dalam Facebook kata kedai ni dia tak ada sistematik. Siapa main kemudian dapat dulu daripada orang yang main awal. Kita pun ada simpan dalam hati kan benda yang macam tu. Demikian juga dengan Quran, ajak first come first serve. Bahkan dalam banyak benda sebenarnya Islam ajak kita siapa mai dulu dia diutamakan. Hari Jumaat siapa mai dulu dia mai duduk depan. Jangan siapa sampai masjid dulu dia duduk book tempat belakang. Tak boleh. Pasal kalau orang mai sembahyang Jumaat siapa yang mai awal duduk tempat belakang, lama-lama orang yang mai kemudian nanti dia terpaksa buat benda Nabi larang, iaitu langkau tengkuk orang. Ni kosong, orang semua pakai duduk tentu penuh di belakang. Ni orang mai kemudian tak ada tempat dah, takkan nak mayang kat tengah jalan raya tu. Mai ke depan, mai
Jadi terpaksa langkau tengkuk orang ni. Sedangkan ada hadis Nabi larang. Tapi kalau orang yang mai awal semua pakai mai penuhkan depan dulu, tak timbullah benda yang macam tu. Kita susun sistematik kan. Demikian juga para fuqaha, Imam Nawawi dan sebagainya sebut, kalau dah mai sampai kalau ada tempat kosong ada budak masuk tempat tu, dan bila ada orang tua mai kemudian, dia tak boleh alih budak tu pergi duduk belakang. Tak boleh. Walaupun dia budak, dia dah sampai dulu, boleh datang tu. Siapa suruh? Yang lewat duduk tempat kemudian lah. Lainlah kalau sama-sama sampai, sama-sama ada masjid, bila nak susun saf, hak budak dia kena jauh sikit daripada imam. Bagi hak yang dewasa-dewasa. Pasal Nabi kata, Nabi sabda, liyaliyanni ulin nuha minkum wal ahlam. Berhampiran dengan aku, kemudian daripada aku ialah orang yang ulin nuha wal ahlam. Maknanya yang dewasa, yang reti hukum agama, baru dah ikut ranking dia sampai kepada budak-budak jemaah yang budak-budak ni, kanak-kanak ni. Tapi kalau kan banyak tempat budak-budak sampai dulu masjid, bila dah qomat depa duduk situ lah. Tak payah jadi orang tua. Tak anak kata lah no. Kenapa orang tua tak erti bahasa ni pun, nampak budak dia pegang budak tu, dia angkat berbelakang. Padahal kau sembahyang dah. Dia sangka tu betul. Rupanya benda tu salah di sudut agama. Baik. Guru juga perlu mempamerkan raut wajah yang gembira dan berseri-seri, mengawasi dan memerhatikan keadaan mereka dan bertanyakan tentang orang yang tidak hadir. Ni kalau dekat boleh lah kan. Ni kalau macam kita dia tak tanyalah. Kata ulama, janganlah mengelak daripada mengajar seseorang kerana dia tidak mempunyai niat yang betul. Sufyan dan lain-lain berkata, Sufyan Ats-Tsauri, perbuatan mereka menuntut ilmu itu sudah dikira sebagai niat. Kadang-kadang ada orang dia main mengaji pasal sebab mak marah kalau tak mengaji. Mak tak bagi main pun semua suruh main mengaji. Tak apalah, niat saya dia yang tu tak apa. Layan juga, ajak dia. Kata mereka juga, kami ni perkalangan ulama ni, kami pada awalnya menuntut ilmu bukan sepenuhnya kerana Allah. Ada orang, ialah macam kita pun ada orang dia mengaji ni sekadar mengisi masa lapang. Balik rumah sekejap lagi macam-macam nak kena buat. Jadi mentang tunggu Isyak, duduk saat kita tunggu Ustaz apa nak goreng pula Ustaz tu, dengar macam tu. Mungkin mula-mula rasa macam tu, tapi mudah-mudahan bila duduk dengar barangkali ada, tak banyak pun ada renjih-renjih sikit-sikit nasihat, renjih-renjih kesedaran, ilmu barangkali yang boleh dimanfaatkan. Jadi dia kata, namun kata Sufyan tadi, kata mereka tadi, ilmu tidak mempunyai tujuan selain Allah. Maksudnya akhirnya niat menuntut ilmu itu akan menjadi kerana Allah Ta'ala. Asal bukan kerana Allah, tapi last sekali kerana Allah. Baik, sikit lagi. Mendengar dengan tenang. Ketika bacaan Al-Quran diperdengarkan kepadanya, kepada guru hendaklah memelihara dua tangannya daripada perkara yang sia-sia, menjaga matanya daripada melihat perkara-perkara yang tidak perlu, dan hendaklah duduk dengan tenang. Pakaiannya hendaklah yang digalakkan berwarna putih lagi bersih. Apabila tiba di tempat duduknya, dia hendaklah mengerjakan solat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum duduk, tidak kira tempat tersebut adalah masjid atau tidak. Jika masjid, maka galakkannya lebih kuat, dan makruh baginya untuk duduk sebelum mendirikan solat sunat. Solat apa? Kalau dalam masjid, solat tahiyatul masjid. Guru ke, anak murid ke, memang perintah daripada Nabi SAW. Idza dakhala alaikumul masjid, kan Nabi kata, idza dakhala ahadukumul masjid, bila salah seorang daripada kamu masuk masjid, fala yajlisanna, jangan sekali-kali dia duduk, hatta yarka'a raka'atain, sampai dia solat 2 rakaat. Dalam hadis Al-Bukhari, Sulaik Al-Akwa' Al-Ghatafani, ketika Nabi tengah khutbah atas mimbar tu, dia main-main, dia duduk terus Nabi berhenti khutbah, tanya dia, mayang ke 2 rakaat? Tak ke? Nabi kata, bangun, solat 2 rakaat. Itu dihukumkan oleh jumhurul ulama sebagai sunat muakkad, solat tahiyatul masjid. Ajak diri kita, ajak anak-anak untuk solat tahiyatul masjid. Itu ajaran Nabi SAW. Dan itu yang Nabi buat. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, sikit-sikit nak keluar tajuk sikit.
Nabi solat ni tuan-tuan berapa rakaat? Berapa rakaat Nabi solat? Pernah fikir tak? Kalau tuan-tuan yang cakna tentang perbahasan tajuk solat tarawih bulan Ramadan kan, tuan-tuan mesti mau ingat. Aisyah kata apa? Nabi tidak solat lebih daripada 8 rakaat dalam ataupun luar Ramadan. Itu hak Nabi tu. Dengan explanation daripada Aisyah, aku tak boleh nak gambarkan betapa cantik, betapa elok, betapa panjangnya solat Nabi tu. Nak gambarkan hak Nabi buat 8 rakaat dengan elok, dengan cantik, dengan panjang semua. Surah baca pun panjang. Fine. Kan? Tajuk tentang bilangan rakaat solat tarawih dia pula yang tu. Dia bukan terhenti pada yang tu. Untuk kata 8 saja, pasal para fuqaha ambil kira dengan para sahabat buat gimana, salafus soleh buat macam mana, maka benda tu berkembang. Tapi yang nak ambil tajuk sikit tadi ni ialah yang Nabi tu sendiri bila Nabi solat sunat, solat malam, dia tak lebih 8 rakaat. Dan solatnya panjang. Itu antara keutamaan Nabi buat. Solat tahiyatul masjid Nabi buat, qiyamul lail, solat malam Nabi buat 8 rakaat, dan ada solat-solat lain yang Nabi buat. Solat duha Nabi ada buat ketika Nabi Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, Nabi turun dan Nabi solat di Makkah, menggambarkan perbuatan Nabi tu kan. Cuma nak cerita kat tuan-tuan pasal apa? Pasal masa nak mai sini tadi ni dia buka radio. Buka radio tu ada satu ceramah, tak tahu siapa dia tahu. Nak betulkan sikit, kuat ada siapa-siapa dengar tadi, tersilap tu. Bila dia kata dia menggambarkan yang Nabi SAW ni sangat cakna, penting ingatkan umatnya ni. Satu ketika dia kata duduk di rumah Aisyah jaga tidur, tengok-tengok Nabi tak ada, cari merata tak ada Nabi. Oh panjang, dia kata Nabi solat dalam masjid. Hadis tu kalau dia sebut riwayat mana kita boleh double check lah kan. Tapi ada satu perkataan tu kita tahu dah, hadis tak kena. Pasal dia kata Aisyah tanya Nabi, kenapa yang solat? Nabi solat, dia kata, Aisyah tanya Nabi solat apa? Nabi solat taubat. Tak ada istilah hadis Nabi solat taubat ni. Perkataan solat taubat tu pun dia istinbat, bukannya teks. Jadi rasanya hak kawan yang ceramah tu dia buh ayat dia sendiri, tak kena. Satu. Yang keduanya 1000 rakaat. Bila kata 1000 rakaat memang out tu. Kalau hadis tu elok sahih, memang perkataan tu jadi palsu tu. No such thing semayang sunat 1000 rakaat, tak ada tuan-tuan. Sehari semalam mana orang buat semayang 1000 rakaat? Dari sudut akal manusianya pun tak kena, tak cukup. Bahagi 24 jam nak bagi 1000 rakaat, memang tak boleh. Kalau dia kata kita tak boleh lah, Nabi boleh. Nah, masa Nabi bukan beza sama dengan masa kita. Masa Nabi berkat, sungguhlah masa Nabi itu berkat. Tetapi kalau kata 1000 rakaat tu ada, tak timbul perkataan Aisyah tadi yang Nabi solat tak lebih 8 rakaat. Kan? Jadi dalam kaedah, dalam ilmu hadisnya pun, kalau sungguh ada riwayat kata 1000 rakaat hak Nabi buat, dah tentu dia bercanggah dengan hadis sahih yang Aisyah kata Nabi solat 8 rakaat saja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saja nak ketuk sikit perasaan dan perhatian untuk benda tu. Baik, seterusnya sambung ni sikit lagi. Guru boleh duduk bersila sekiranya mahu ataupun duduk selain bersila. Dapat bagi kursi macam ni juga lega. Kalau bersila sakit pinggang. Seterusnya, Abu Bakar bin Abu Daud As-Sajistani. Abu Daud As-Sajistani, pengarang ulama hadis yang mengumpulkan Sunan Abi Daud, meriwayatkan dengan sanadnya bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengajar Al-Quran kepada orang ramai sambil duduk berlutut. Duduk berlutut mana? Letak lutut kat lantai kan? Maknanya gaya bebas lah. Gaya bebas ni pula tuan-tuan, dia kena ambil kira kepada uruf dan kebiasaan setempat. Kalau tempat kita tak biasa duduk macam tu, elak lah kan. Arab dia macam-macam. Dan kalau kita nak kira duduk ni, duduk antara dua sujud pun ada hadis kan,
yang Ibn Abbas duduk secara iqa' tu, tegak duduk, punggung letak atas tumit, lutut macam tu. Benda ada maknanya, ceritanya ialah duduk ni dia agak fleksibel, mana yang sesuai, cuma kena ambil kira juga kebiasaan masyarakat setempat. Seterusnya, tidak memperlekehkan ilmu. Antara adab yang perlu ditekankan dan diambil perhatian ialah seseorang itu tidak boleh merendahkan nilai ilmu. Maka dia hendaklah pergi ke tempat yang mempunyai guru untuk mempelajari ilmu daripadanya, sekalipun orang yang belajar tersebut adalah khalifah atau sesiapa saja. Bahkan dia perlu memelihara ilmu daripada sikap tidak baik ini, sebagaimana golongan terdahulu radhiyallahu anhum memeliharanya, dan kisah-kisah mereka berkenaan hal ini sangat banyak lagi masyhur. Dan yang terakhir, menyediakan tempat yang selesa. Seorang guru hendaklah menjadikan majlis ilmunya luas bagi menempatkan para pelajar di situ. Yang ni tanggungjawab guru dulu, lah ni tanggungjawab masjid untuk buat benda yang macam tu. Dia punya norm dah berbeza. Diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, khairul majalisi awsa'uha, artinya sebaik-baik majlis ialah majlis yang paling luas. Paling luas ni bukan maksudnya semua orang duduk sandak kat dinding, duduk jauh-jauh. Paling luas ni maksudnya semua orang boleh main ambil tempat duduk, jangan sampai sempit tak boleh duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari permulaan kitab adab dengan sanad yang sahih atas syarat Al-Bukhari, kata Ibn Bas, daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis kita untuk tajuk pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar dan ambil pengajaran daripadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada apa-apa kau nak tuan-tuan bincang? Tak ada kena? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.